Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Siva Ganesh Anak Lelaki Caladurai dari kelas DEE 5A. Nombor kad penerima adalah 03 DEE 18F 1104. Tajuk saya adalah Smart IoT Blind Stick. Nama Siva Ganesh Anak Lelaki Caladurai. Nombor metrik adalah 03 DEE 18F 1104. Penyelia nama saya adalah Muhammad Lufi bin Kidir dan panel saya adalah Siti Mariam dan Puan Nur Syam. Pengenalan. Projek ini merupakan satu projek yang berdasarkan IoT. IoT membolehkan sistem untuk mengemaskini dan mempamerkan data dalam telefon pintar. IoT Smart Blind Stick digunakan untuk membantu mereka bergerak-gerak tanpa dibantuan. Projek ini menggunakan ESP32 sebagai mikro pengawal bagi mengawal sensor. Projek ini menggunakan atur cara bahasa jenis C untuk memberi arahan kepada setiap input dan output bagi projek ini. Sistem ini mudah untuk mengawal orang buta dari jauh jika satu batas kecemasan berhimpit-himpit. IoT membolehkan sistem untuk mengemaskini dan mempamerkan data dalam telefon pintar. Sistem ini boleh digunakan dengan mudah dari merata tempat tertutup dan luar jika terhadap sambung internet. Okey, gambar keseluruhan projek saya. Ini adalah gambar keseluruhan projek saya. Okey. Penyataan masalah. Penjagaan orang buta sukar untuk mencari merekanya. Kemalangan kecil sering berlaku kepada orang yang buta apabila dihentak melintas jalan raya. Orang buta juga suka bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Mereka suka untuk mengesan halangan di sekeliling menggunakan tongkat. Slide seterusnya adalah objektif. Objektif adalah untuk membina litar ESP32. Mereka bentuk atau cara bagi mengawal input dan output projek untuk mengesan halangan kiri, kanan, hadapan dan belakang. Mereka bentuk aplikasi Blink bagi memantau setiap pergerakan pengguna. Dan seterusnya mudah dijumpai orang buta dari tempat semasa dengan GPS dan direkod dalam Google Sheet. Skop projek. Skop projek saya adalah projek ini direka bentuk khas untuk orang buta sahaja. Reka bentuk sistem ini memantau lokasi dan arah mereka melalui. Alatan ini diletak di dalam beg dan tongkat disebabkan oleh mudah dibawa oleh mereka. Sensor boleh mengesan jarak dari 1 cm dari kiri, kanan, hadapan dan belakang. Saiz tongkat adalah 126 cm dan keberatan beg adalah 1.5 kg. Kegunaan projek ini ialah bekalan solar dan bateri yang boleh dicas semula. Tongkat boleh dilipat dengan mudah disambungkan dan LAN kabel dengan beg. Okey, metodologi. Langkah-langkah untuk melakukan projek, gambar raja projek, komponen yang bahan yang digunakan dalam menghasilkan projek. Gambar raja projek. Saya menggunakan 2 ESP32 disebabkan oleh saya tidak mencukupi digital pin dan analog pin for untuk my project. Mula beradalah ESP32. ESP32. Saya menggunakan Neo 6M GPS voltage sensor for solar, voltage sensor for battery, temperature sensor, rain sensor, Google Sheet, Blink module, pulse sensor. Ini untuk yang kita pemantau daripada telefon bimbit. Satu lagi adalah power supply ke ESP32 adalah ultrasonic kiri, ultrasonic kanan, ultrasonic hadapan, ultrasonic belakang. Saya menggunakan Easy MP3 Shield untuk kita melakukan suara untuk perjalanan bermudah. Okey, ini adalah komponen. Sorry untuk tidak menjelaskan gambaran situ. Okey, saya menggunakan ESP32. Unit price adalah RM29. Saya membeli 2. Harganya adalah RM78. Okey, ini adalah saya punya komponen-komponen yang diberi. Semua anggaran projek saya punya projek mendapati 398.40 sen. Ini adalah gambar litar. Litar Blink untuk saya gunakan 2 litar Blink. Untuk litar bateri, litar ultrasonic, litar Blink dan litar solar.
Slide seterusnya adalah carta alir. Mula pembagian kerja. Yang kedua, analisis komponen serta fungsinya. Ketiga, lakaran projek dan hantar laporan. Keempat, melakukan uji kaji ke atas ESP32 yang digunakan dalam projek. Yang kelima adalah menguji dualitas Smart IoT Blind Stick. Yang last kali adalah selesai. Ini adalah hasil dan perbincangan. Ini projek yang gambaran untuk seterusnya perbincangan. Projek ini diperbaiki pada masa hadapan oleh melebihkan alat-alat elektrik, tingkatkan kebolehgunaan projek seperti menggunakan automatik penubaan perakam waktu, guna bahan lebih baik dan reka bentuk modal, menggunakan komponen yang lebih maju. Kesimpulannya, Smart Blind Stick setelah akhirkan membuat ke dalam prototipe yang mana digunakan untuk membimbingkan orang buta. Tujuan-tujuan yang menyelesaikan menghadapi masalah oleh manusia buta dalam kehidupan harian mereka. Sistem turut mengambil ukuran bagi memastikan keselamatan mereka. Ini projek yang beroperasi untuk membantu semua manusia buta di dunia mahu dilakukan bagi membantu orang buta pindah depan dengan begitu baik. Digunakan bantu yang kelainan upaya yang digaburkan untuk memudahkan keselamatan pergerakan dan peningkatan. Cadangan adalah menggunakan GPS untuk membantu manusia buta pada sumber maklumat laluan destinasi. Lampiran GSM dapat membantu dalam masa depan untuk mana-mana bantuan sebab akibat segera. Ini adalah milestone projek saya. Terima kasih. Seterusnya saya sambung pada video demo. Ini adalah projek saya. Saya menggunakan solar dan rain sensor. Dan seterusnya saya gunakan speaker untuk melakukan masa kejadian ni. Bila mereka pergi kiri dan kanan, hadapan dan belakang. Ini ultrasonik hadapan, ultrasonik kiri, ini ultrasonik kanan, ini ultrasonik belakang. Saya ni menggunakan LAN kabel sebagai gunakan hadapan dengan ultrasonik. Saya menggunakan 3D printing untuk membuat casing untuk yang ni. Seterusnya saya membincang dengan litar projek. Sebenarnya litar adalah yang ESP32. Ini adalah ultrasonik kiri, ini adalah ultrasonik kanan, ini adalah ultrasonik hadapan, ini adalah ultrasonik belakang. Ini saya menggunakan untuk mengaktifkan dan memberi arahan kepada MP3 EZ-MP3. Dan dia menggunakan SD card sebagai command instruction. Seterusnya saya sambung litar kedua. Saya menggunakan bateri menggunakan 3.7 mAh volt. Dan seterusnya saya menggunakan rain sensor sebagai jika mereka berjalan di atas jalan raya, mereka boleh mendapat jika kita pantau mereka masa mereka berjalan. Seterusnya saya menggunakan Geo 6M0 untuk mengesan longitude dan latitude. Ia yang penting untuk bila buta orang mereka melakukan perjalanan, kita boleh pantau dari telefon bimbit. Ini adalah contoh mereka melakukan. Seterusnya saya menggunakan DA11 untuk menjaga haba yang komponen-komponen dengan dalam casing yang ni. Seterusnya ini adalah voltage regulate sensor untuk merekodkan voltage dari solar power bank, solar sensor. Yang seterusnya ini untuk voltage sensor juga untuk merekodkan
dapat menampak voltanya dalam power bank yang ni. Seterusnya saya menggunakan charger float menggunakan magnetic cable. Seterusnya saya menunjukkan projek saya yang berfungsi. Ni adalah projek saya. Okey, saya nak menunjukkan. Okey, menjalan. Impact from back. Okey, seterusnya dia main ke hadapan. Okey, 1, 2, 3. Impact from 1 meter from front. Okey, seterusnya dia membelok kiri. Impact from left. Okey, seterusnya dia menyambung kepada right. Impact from right. Okey. Seterusnya ini adalah longitude, latitude. Lepas tu, battery balance adalah 3.3 volt. Solat charger 0.07 disebabkan oleh direkodkan atas malam. Ini adalah speed walking yang mereka dilakukan. Okey, jika mereka dilakukan tekan button emergency. Ini adalah button emergency. Bila mereka tekan emergency. Okey, seterusnya bila dikenakan air hujan. Okey, dia menunjukkan raining. Seterusnya, saya menggunakan Google Sheet untuk merekodkan yang pengaliran. Ini adalah automatik, dia merekodkan secara automatik mengikut tarikh, masa, longitude dan latitude dengan dia punya Celsius. Bila saya menekan button, dia mengeluarkan S sebagai emergency. Ini juga mudah untuk mengesan yang orang buta secara langsung. Okey, terima kasih.